Mari kita tengok apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Hakim bin Hizam, Allah meridai dia, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yadul ulya khairun min as-sufla wabda biman ta'ul wa khairus sadaqah an dhahri ghina wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah, muttafaqun alaih, wa hadha lafdul Bukhari wa lafdul Muslim ukhsir. Daripada Hakim bin Hizam, dia kata Nabi bersabda. Apa yang Nabi sebut? Nabi sebut ringkas, tangan yang berada di atas lebih baik daripada tangan yang berada di bawah. Ini peribahasa lah. Tangan yang berada di atas lebih baik daripada tangan yang berada di bawah. Khairun, maknanya secara jelas Nabi kempen. Apa yang kita boleh belajar daripada hadis ni? Nabi kempen supaya umat Islam menjadi orang kaya. Ini dalil yang menolak pahaman-pahaman yang menyatakan kalau kamu Islam, kamu mesti jadi orang yang paling miskin. Sebab itu orang yang, tuan-tuan tengok drama filem Malaysia, bila orang tu kuat agama, dia mestilah duduk dalam pondok, dia mesti naik motor buruk, pakaian tokoyak, makan pun harap bantuan orang kampung, tak mandi, duk kira berzikir, tak kerja, balok liat. Itu gambaran orang agama. Duk pergi bertapa dalam gua, kemudian nak makan pun harap orang hantar. Ini digambarkan orang agama macam ni. Jubahnya serabai, pakaiannya compang-camping, koyak rabak, menumpang di surau, tidur di surau, dihalau oleh orang kampung, merempak pula dalam kampung mana, dalam apa ni, bangsa mana. Ini orang kuat agama. Jadi orang kita bila dia tengok orang nak jadi orang warak, dia kena jadi susah. Dia kena jual habis harta. Bila nak bertobat, jual harta. Jual habis ni, tahu habis duit-duit ni. Ini ni dibawa oleh pahaman Buddha. Pahaman Buddha. Seorang penulis terkenal dalam Islam, orang India, Dr. Ihsan Ilahi Zahir. Tuan-tuan bisa dengar nama dia kan? Nama dia Dr. Ihsan Ilahi Zahir. Orang yang mati dibom oleh Syiah. Mati dibom oleh Syiah. Dia ada tulis satu buku cerita tentang tasawuf. Cerita tentang tasawuf. Dr. Ihsan Ilahi Zahir ni dia duduk di benua India, benua yang penuh dengan khurafat, tarikat, syiah, syirik, tahayul. Jadi hidup dia ni kira duk lawan pok-pok ni lah. Sehingga akhirnya syiah bubuh bom dalam speaker dia. Bila dia bercakap, boom, meletup, mati. Dan dia dikebumikan di perkuburan Baqi al-Gharqad di Madinah. Dalam buku dia, satu buku yang dia tulis tentang tasawuf, dia cerita macam mana perangai orang tasawuf ni. Tasawuf ni bukan semua tak betul. Adalah yang betul, ada yang tak betul, sama ya. Dalam dunia ni sama kan. Dia cerita kalau mengaji tasawuf ni akan muncul satu tokoh yang terkenal lah, nama Ibrahim Adham. Sagi keluar pula cerita ustaz ni duk kutuk Ibrahim Adham. Nanti lu dengar bagi clear.
Ibrahim Adham ni wallahu taala a'lam. Dia ni orang bagus, orang tak bagus kita tak tahulah. Tapi saya nak cerita tentang dia. Orang tasawuf ni dia ada dua tokoh yang mereka angkat lah. Satu Rabi'atul Adawiyah, satu lagi Ibrahim Adham. Macam-macam cerita pelik lah nak angkat tokoh ni kan. Dia pun cerita tentang Ibrahim Adham ni. Dia pun kata Ibrahim Adham ni dulu merupakan seorang yang cukup kaya. Ni orang tasawuf cerita ni. Kaya yang amat sangat, konglomerat. Bukan korporat ya, konglomerat. Konglomerat ni maknanya dia ada harta dalam negara dan dia ada harta luar negara. Ni konglomerat. Kaya yang amat sangat ni. Kemudian bila dia sampai pada masa nak bertaubat, masa dia nak bertaubat, dia telah pun dia rasa ni dunia mengarut lah, duit banyak, lara, lalai apa semua lah. Dia main insaf lah. Jadi dia buat macam mana? Dia nak tebus kesalahan dia. Dia tinggalkan habis anak isteri dia. Dia tinggal habis semua kaum keluarga dia. Dia tinggal habis perniagaan dia. Dia tinggal habis semua harta benda dia lah. Ni orang tahu cerita ni. Dia pun pergi masuk dalam gua, pergi masuk dalam hutan, pakai pakaian yang paling sengkek, duduk zuhud lah, zuhud. Dia cerita. Jadi kita pun kok kaya-kaya tu bila dengar macam tu, dia tak semangat nak berniaga, duk kira nak keluar saja, duk kira nak berjihad, nak pergi lena di masjid ni semua, banglo ni semua ni masuk habis semua ni dalam neraka ni. Sebab itu fadail a'mal yang dibaca oleh Jama'atut Tabligh, ada dalam fadail a'mal tu banyak hadis-hadis yang lemah lah, walaupun ada hadis yang sahih. Ada satu hadis yang palsu yang menghina sahabat. Kononnya lah hadis itu cerita orang yang paling sayup sekali masuk dalam neraka Abdurrahman bin Auf, dan dia masuk paling lah, dan masuk dalam keadaan merangkak. Pasal apa? Pasal apa dia paling sayup sekali masuk dalam syurga? Pasal harta dia banyak. Jadi Tuhan nak kira tu lambat. Tuhan nak cek tu satu-satu. Jadi kalau hampa nak masuk cepat, jangan harta banyak. Ada apa? Nak tengok apa, nak cek apa, ada habis ketua satu tu pun kreak-kreak. Hak tu yang ada, hak tu masuk. Tapi kalau ada tanah, cek rumah sewa, duit dalam ASB, barang mah, lambat masuk syurga. Punya macam tu darjat sahabat. Tak apalah, tolak tepi. Dr. Ihsan Ilahi Zahir ni, dia kata dalam buku dia Darah Hitam Tasawuf, dia kata, cerita Ibrahim Adham ni sebiji macam cerita Gautama Buddha. Gautama Buddha ni siapa? Dia ni pengasas agama Buddha. Gautama Buddha ni yang tuan-tuan duk tengok, tuan-tuan bisa tengok tak Buddha, patung Buddha. Orang putih panggil Budi. Yang duduk macam tu. Yang duduk bersila, lepas tu duduk macam tu. Yang duduk bersila, menyimpuh, lepas tu duduk itu. Kalau tuan-tuan nak tengok banyak, tuan-tuan pergi Kelantan. Kelantan ada banyak patung Buddha. Duduk macam tu. Cerita Gautama Buddha ni ada asal-usul dia. Gautama Buddha ni asal dia apa? Anak raja. Gautama Buddha ni. Nanti apa? Saudara Lim Jusun akan mai ke Perlis, akan berceramah di sini. Tuan-tuan boleh tanya dia tentang agama Buddha. Sudah cerita sikit tentang Gautama Buddha. Di Malaysia sekarang ni ada tokoh datang daripada luar, Dr. Zakir Naik. Ini pun seorang yang cukup hebat cakap tentang agama-agama di dunia ni. Tak apa, kita pendekkan cerita. Gautama Buddha ni anak raja, bini banyak, kaya. Kemudian dia pun malah nak bertobat. Bila dia nak bertobat, dia telah meninggalkan kekayaan, pangkat, kuasa, harta dan segala kemahsyuran dunia tu. Dia pergi masuk bertapa dalam hutan.
Sebab itu tuan-tuan tengok Tok Sami, Tok Chong, Tok Kong ni macam mana dia pak? Duk dalam hutan, kuil, tak pakai kasut. Nampak? Pasal tu ustaz-ustaz pun kalau kereta besar orang komplain, apa ni BMW ustaz apa ni, kancil sudah. Nampak? Sebab apa? Depa duk faham tu ustaz ni dia taraf Tok Sami. Dia lagi dekat dengan Allah, lagi dekat dengan Tuhan, lagi kena lekeh. Jadi Gautama Buddha ni tuan-tuan tengok. Baju kain tu, kain oranye tu, kasut tak pakai, tak menikah, makan sayurnya. Apa sebab? Sebab orang yang semakin kuat agama, semakin jadi macam tu. Tapi dalam Islam tuan-tuan, adakah kita diajar bila nak balik pada agama, nak jadi baik, kena buang dunia, kena bedok habis kata, kena jual habis kata, kena jadi orang paling sengket, nak makan pun minta ke orang. Subhanallah, ini bukan agama. Sebab itu datuk-datuk bila dia nak jadi baik, bukan salah satu syarat untuk bertaubat itu menjual ataupun membagikan semua harta dia. Sebab itu Islam kempen supaya orang Islam kaya. Sebab itu ada ibadat zakat. Sebab itu Nabi sendiri sebut tangan di atas. Macam mana nak jadi tangan di atas? Dia mesti ada duit, mesti ada harta. Jadi kita nampak daripada hadis, bila kita mengaji agama daripada hadis, jelas agama tidak memusuhi harta. Agama tidak memusuhi kekayaan. Ini kita nak kena jelas. Okey. Wabda biman ta'ul. Yang peliknya tuan-tuan, dalam mana-mana ajaran sesat, yang miskin kebanyakan anak murid, tapi yang kaya kebanyakan tok guru. Pasal apa? Pasal anak murid bila dia nak bertaubat, dia kena bagi harta dia, dan dia kena bagi harta pada orang yang nak bagi dia jadi baik lah. Dan orang yang nak bagi dia jadi baik tok guru dia lah. Ini salah satu teknik penipuan. Sebab itu saya bila ceramah di KL 2-3 tempat, saya kata kat orang KL yang banyak kena tipu ni, tak berhenti-berhenti ni, saya kata dalam agama ni tidak ada benda yang kena charge. Mana-mana orang ataupun pihak individu yang dia mulakan ceramah dia dengan charge, confirm demi Allah orang itu bukan daripada ajaran Islam yang benar. Kalau dia ceramah yang ni ada bayaran dia, hok ni ada charge dia, yang ni ada kena bayar, bohong. Tidak ada dalam agama ni yang kena duit. Sebab itu kita nak kena faham benda ni, tuan-tuan. Pasal banyak sangat duk tipu ni. Wabda biman ta'ul. Ni Nabi ajak. Dalam hadis ni Nabi kata apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi ajar untuk jadi kaya, dan Nabi juga ajar untuk bersedekah.